Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader di luar sana. Apa khabar? Saya Samsul. Okey, korang bersama saya di dalam YouTube channel saya. Alright. Di mana kita akan bantu bimbing trader-trader semua untuk membuat profit konsisten dan menjana pendapatan. Okey. So alhamdulillah setelah sekian lama cuti apa semua, alhamdulillah hari ini kita dapat buat, okey, alhamdulillah saya lah, okey, saya dapat buat balik video baru, okey. Menjelang ini adalah video yang pertama untuk tahun ini. So video ni berkaitan apa? So korang dah tengok tajuk, okey, korang dah tahu. So video ni adalah berkaitan NFP, iaitu non-farm payroll. Jadi apa itu NFP? Okey. Sebab apa saya nak buat video ni? Sebab saya selalu dapat soalan Saya selalu ini adalah video untuk jawapan untuk soalan tu. Okey, sebab saya tahu mungkin ada yang ramai baru saja menceburi bidang ni dan diorang more kepada technical sahaja, tetapi diorang belum lagi go through behind the scene, news-news yang ada yang trader kena ambil tahu. Dan dengan news yang ada ni sebenarnya trader tak payah takut, tapi dia kena mengambil peluang atas news ni. Okay, yang tu trader kena tahu. Alright, so dalam video ni saya nak terangkan apa itu NFP, kenapa dia sangat penting kepada forex market, pair-pair apa yang bergerak mengikut NFP ni. Okay, so NFP ni apa semualah, pair-pair apa, okay, bila nak trade, macam mana nak trade, okay, kat mana nak trade. Maksudnya korang nak trade seorang-seorang ke ataupun korang nak trade dalam satu community. Okay, macam saya akan buat live trade. Sekejap lagi saya akan sharekan poster. Jadi kalau korang like, okay, korang suka konten-konten macam ni kan, korang just tinggalkan like dan subscribe kepada channel kita. Okay, kalau korang ada soalan, ada apa-apa boleh saya bantu dengan ketidakfahaman tentang NFP ni, just komen sahaja dekat bawah. InsyaAllah saya akan bantulah untuk bimbing korang buat profit. Okay, so jom. Saya dah siapkan artikel, alright, apa itu NFP apa semua, alright. So kita boleh go through teori sedikit. Ini adalah poster kita. So ini adalah non-farm payroll, di mana setiap non-farm payroll bermula tahun lepas tak silap, saya akan buat sesi live trade. Okay, maksudnya kita akan trade bersama-sama dalam sesi live trade. So kalau korang minat, korang boleh join sesi live trade kita. Okay, so biasa saya akan buatlah setengah jam awal sebelum news keluar. Okay, maksudnya kalau news keluar pada 9.30, saya akan buat jam 9 malam. Kalau news tu keluar 8.30, saya akan buat pada pukul 8, bermula pada pukul 8 lah. Ini adalah poster. So saya akan buat dekat page IFX Trader, iaitu page saya sendiri, di mana dalam page itulah kita akan bantu bimbing trader-trader semua. Okay, so kita akan buat sesi live trade pada 7 hari bulan. Okay, so hari ini adalah 5 hari bulan. So video ni saya akan upload hari ini juga untuk nak memberi kefahaman dan persediaan awal menjelang NFP. Okay, nanti poster ni korang boleh dapatkan dalam Facebook dan juga Telegram kita. Okay, so jom kita pergi ke teori pula. Teori ni korang kena tahu, geng. Teori ni benda yang korang kena ambil tahu dulu. Memang dia memang related dengan korang kena baca sedikit. Okay, benda ni penting lah as a trader. Kalau korang tengok dekat sini, non-farm payroll NFP, okay, nama panjang dia adalah non-farm payroll. Okay, so apakah itu NFP? Angka gaji bukan ladang. Okay, memang sebutan dia kelakar sikit, tetapi itulah. Okay, non-farm payroll ni adalah angka gaji bukan ladang, maksudnya bukan peladang lah. Orang-orang ladang ni maksudnya pertanian semua, dia tak masuk dekat sini. Okey, ialah petunjuk ekonomi utama bagi ekonomi Amerika Syarikat. Okey, so NFP ni dia related dengan negara Amerika Syarikat. Ia mewakili bilangan pekerja yang ditambah, tidak termasuk pekerja ladang, pekerja kerajaan, pekerja rumah tangga swasta, lagi apa, dan pekerja organisasi bukan untung. Okey, so maksudnya antara yang saya sebut tu dia tidak akan diambil kira. Okey, maksudnya NFP ni adalah data ekonomi berkaitan sektor pekerjaan. Berapa banyak orang
pekerja yang ditambah masuk untuk bulan baru ni. Sebenarnya ni penting sebab apa? Sebab kita nak tengok kesihatan ekonomi dan kita nak menggunakan data ekonomi tu untuk kita nak trade pair USD. So macam saya memang selalu trade pair dolar. So benda ni sangat penting lah. Keluaran NFP secara amnya menyebabkan pergerakan besar dalam pasaran forex. Okay, memang betul kita akan ada pergerakan besar dalam pasaran forex. Saham pun ada, okay, kripto tak ada. Okay, kripto ni dia tak ada kena-mena lah. Yang antara punca besar adalah pasaran forex lah. Sebab dia memang dia telah orang cakap market natural dah macam tu. Okay, so data NFP biasanya dikeluarkan. Jangan saya nak keluarkan saya punya mouse pro. Okay, so data NFP biasanya dikeluarkan pada hari Jumaat pertama setiap bulan pada jam 8 hingga 9 malam. So maksudnya dekat sini korang kena tahu yang data NFP ni dia tak akan keluar setiap minggu. Okay, sebulan sekali. So bila tu sekali tu? Jumaat pertama. So dia depends, okay, dia depends kepada tarikh tu. Kadang minggu tu start daripada hari Jumaat yang pertama. Kadang ada, kalau tak dia akan dianjatkan lah. Tapi biasanya Jumaat pertama akan ada data keluaran NFP. Okay, so 8 hingga 9 maksudnya timing tu boleh berubah. Dia tak akan pergi kepada pukul 10 ataupun pukul 7. Biasanya dalam pukul 8, 8.30, 9, lebih kurang macam itulah. So artikel ni akan menerangkan peranan yang dimainkan oleh NFP dalam ekonomi dan cara menggunakan data keluaran NFP kepada strategi dagangan forex. Okey, maksudnya artikel yang saya nak sharekan ni, okey, dia akan menunjukkan macam mana kita nak trade, macam mana kita nak gunakan data yang ada tu untuk kita nak trade NFP. So bagaimana NFP ni mempengaruhi forex? Kita kena tahu macam mana, okay, NFP ni dia ada kesan dalam forex market. So data NFP ni adalah penting kerana ia dikeluarkan setiap bulan, menjadikan petunjuk yang sangat baik bagi keadaan semasa ekonomi. Maksudnya untuk melihat kesihatan ekonomi, adakah ekonomi US berada dalam keadaan yang sihat untuk kita nak orang cakap berpihakkan kepada dolar. Kalau dolar nak kukuh, ekonomi dia kena stable, kena sihat. So baru dolar akan kukuh. Maksudnya dekat situ kita akan trade Euro USD sell, GBP USD sell, mungkin gold pun kita akan sell sebab kita akan buy dolar dan sell other currency lah. So data dikeluarkan oleh Biro Statistik Bureau dan pada kalender ekonomi. Dan korang boleh tengok lah. So saya kebiasaannya saya akan tengok dekat Forex Factory. So Forex Factory ni memang tempat lubuk, okay, lubuk data-data ekonomi yang dikeluarkan. So kita boleh tengok dekat sini ada beberapa data-data penting. So kalau kita tengok pada Jumaat yang pertama 7 Januari ni kita ada NFP, okay, Non-Farm Employment Change, okay. So kat sini kita ada forecast, kat sini kita ada last month punya bacaan. So kita kena tengok last month punya bacaan agak tak bagus. So bulan ni, okay, adalah bulan yang pertama untuk tahun ni, bacaan pertama untuk tahun ni. Dijangkakan, forecasting ni dia macam dijangkakan, okay, berkemungkinan diorang expect untuk positif 426k. So actually kena beat forecast. Kalau dia beat forecast, maksudnya dekat sini kita akan dapat tengok dolar kukuh. Kalau tiada orang cakap manipulation dalam market, itu lain cerita lah. Okay, saya tak nak cerita persatu. So kat sini kalau kita tengok NFP ni data keluar positif. Kalau dia beat forecast ni, contohnya kat sini dia keluar dalam 550. Okay. Dan lagi satu yang kita kena tengok adalah unemployment rate, iaitu jumlah pengangguran. Okay, so unemployment rate ni jumlah pengangguran. Mana-mana negara memang tak nak ada penganggur. Okay, dia nak orang yang terus bekerja. Jadi kalau kat sini jumlah pengangguran, kadar jumlah pengangguran tu berkurang. Contoh dia orang cakap 4.1% kan. Kalau dia keluar dalam 4.0%, 3.9%, itu memang bagus lah. Okay. So dekat sini kita kena dapat dua-dua ni positif, baru dolar akan kukuh. Kalau dua-dua negatif, maka dolar akan lemah. Kalau mix, maksudnya satu positif, satu merah,
okey, satu negatif, dolar akan fluctuate, maksudnya akan turun naik lah. Okey, turun naik situ je. Alright. So ini untuk macam mana kita nak baca NFP dekat data kalender ekonomi, dan kita boleh tengok once saya kebiasaannya akan trade selepas. Okay, so kalau nak trade sebelum, dia kena ada beberapa syarat lah. Maksudnya kita kena tengok supply and demand. Betul-betul kita kena tengok supply and demand ni. Memang dolar ni tengah kukuh je kan. Chart dia pun cantik. So kat situ mungkin kita boleh apa orang cakap, boleh trade lah sebelum news. Okay, tapi itu pun ada beberapa syarat juga. Antaranya kejap lagi kita terangkan. Okay, so pekerjaan adalah petunjuk yang sangat penting kepada Federal Reserve Bank, iaitu bank pusat di US. Apabila pengangguran tinggi, iaitu data ni, employment rate ni tinggi, so pembuat dasar cenderung mempunyai dasar monetary mengembang. Maksudnya diorang akan membuat satu, orang cakap stimulus. Okay, diorang kena bantu orang-orang yang tak ada kerja ni, dia kena bagi duit dekat diorang supaya diorang dapat belanja, supaya ekonomi kekal sihat. Okay, so mengembang ni maksudnya diorang losing lah. Okay, diorang melonggarkan dasar polisi. So matlamat dasar polisi mengembang adalah untuk meningkatkan pengeluaran ekonomi dan meningkatkan guna tenaga. Okey, so orang kena membuat proses bantuan, okey, supaya sementara diorang tak ada kerja tu, diorang kena maksudnya kerajaan bantu diorang lah, okey, supaya diorang dapat beli barang-barang keperluan. Okey, maksudnya kalau dia beli barang, maksudnya ekonomi, maksudnya dia duit yang diorang belanja tu akan disalurkan kepada ekonomi lah, maksudnya kepada negara tersebut. Jadi jika kadar pengangguran lebih tinggi daripada daripada biasa, okey. Apabila pengangguran tinggi. Okey. So jadi jika kadar pengangguran lebih tinggi daripada biasa, ekonomi dianggap berjalan di bawah potensi sebab kadar pengangguran tu tinggi. So cuba korang bayangkan dekat Malaysia ni orang ramai menganggur. So macam mana keadaan buruklah dekat Malaysia. Tak ada siapa yang nak invest kat dalam company Malaysia untuk nak ambil pekerja semua sebab keadaan buruk. Okey, itu yang dia cakap di bawah potensi, dan pembuat dasar akan mencuba merangsangkannya. Maksudnya dia akan buat planning untuk losing monetary policy. Okey, dasar polisi yang merangsang memerlukan kadar faedah yang lebih rendah dan mengurangkan permintaan untuk dolar. Wang mengalir keluar daripada mata wang yang menghasilkan rendah. Untuk mengetahui dengan tepat cara berfungsi, lihat artikel kami tentang cara faedah mempengaruhi forex. Okey, so maksudnya dekat sini diorang kena membuat perubahan dasar polisi. So diorang kena longgarkan dasar polisi, lepas tu diorang kena buat bantuan stimulus kepada rakyat. Lepas tu apa lagi dia cakap, mengurangkan permintaan untuk dolar. Okey, maksudnya dolar ni diorang takkan meningkatkan permintaan lah. Okey, ini adalah penawaran dan juga permintaan. So benda ni negatif lah kepada dolar. Okey, so kalau kita tengok dekat sini carta ni, korang boleh nampak. Okey, NFP data release worse than expected. Gambar ni memang saya ambil dekat Google lah. Okey, saya nak bagi gambaran contoh kepada korang. So kalau kita tengok dekat sini, bila data tu keluar negatif, tengok NFP ni jatuh kau-kau. Okey, ni adalah DXY. Okey, DXY adalah US currency punya index. Okey, so memang kita akan tengok benda tu untuk kita nak trade pair ni. Okey, so pedagang forex mesti berhati-hati dengan keluaran data seperti NFP. Peniaga boleh dihentikan kerana peningkatan mendadak dalam turun naik. Maksudnya market aggressive, volatility turun naik. Apabila turun naik meningkat, spread juga akan meningkat. Spread ni adalah dari pihak broker pula. Okey, dan spread yang meningkat boleh menyebabkan panggilan margin. Okey, maksudnya MC. Alright. So siapa, saya rasa korang tak, kalau trader yang sejati mesti tahulah MC ni apa. Okey, so menyebabkan
spread yang tinggi dan menyebabkan kebanyakan orang bila spread tinggi, bila dia salah entry, dia cuba untuk layer dan end up dia kena MC pada hujung minggu. Okay, Jumaat tu hujung minggu lah, okay, sebelum market cuti. Alright. So untuk korang nak trade, korang kena tahu spread mesti akan besar. Jadi kalau korang nak trade, korang pasti kena mengambil risiko sebelum korang nak trade. So kalau nasihat saya kepada orang-orang baru, elakkan diri korang daripada entry lah. Sebab apa? Sebab spread tinggi, okay, boleh kena MC, dan kalau korang tak faham benda ni, boleh menyebabkan korang rugi besar lah. Okay, kalau korang lot besar apa semua. Okay, so kalau korang nak trade, training dulu benda ni. Fahamkan dulu apa yang saya nak cuba sampaikan. Kalau korang dah faham, lepas ni insyaAllah korang boleh trade. So pasangan, okay, mata wang manakah yang paling terjejas oleh NFP? Kita kena tahu juga, okay, adakah semua market akan terjejas? Kebiasaannya, okay, pair-pair yang tak ada kena-mena dengan dolar ni akan terjejas juga, tapi tak banyak macam pair-pair yang ada dolar, maksudnya USD lah. So dekat sini kita akan tengok data NFP ialah petunjuk pekerjaan Amerika. Jadi pasangan mata wang yang termasuk adalah dolar AS, maksudnya dekat sini kita boleh nampak dia adalah USD. Okay, so kebiasaannya pair macam Euro USD, USD JPY, GBP USD, AUD USD, USD Swiss, NZD USD. Lepas tu gold ni adalah komoditi. Lepas tu kita ada apa? Oil. Oil akan terjejas juga. Tapi salah spelling pula, commodity. Okay, oil pun komoditi. Kebanyakan, okay, antaranya yang terkesan adalah Euro USD dan juga gold lah. Gold GBP USD. Kebarangkalian pair-pair dolar semua akan terkesan. Okay, tapi yang biasa orang kerap trade adalah Euro USD, GBP USD, gold. Oil ni pun akan terkesan jugalah sebab dia memang berpasangan dengan dolar. Okay, kita panggil dia US oil. Okay, so ni adalah tentang teori. Okay, macam mana kita nak trade, apa itu NFP, dan cara kita nak trade senang je. Kita kena tengok data tu selepas data tu keluar. Okay, kita kena scalping je. So teknik dekat sini kita pakai teknik scalping. Okay, scalping ni maksudnya kita masuk cepat, kita keluar cepat. Tapi korang kena tahu spread time tu memang akan besar. So saya rasa dalam pukul 7, pukul 8, 7 lebih lah, 6.30, 7 tu spread dah mula akan besar. Tak kisah korang pakai broker apa sekalipun. Sebab time ni memang tahu, broker tahu, dia akan tahu yang time ni order akan masuk banyak. Okay, memang banyak gila order akan masuk. So dia menggunakan time ni untuk dia nak makan coffee lah dekat situ. Itu memang reality dia. Alright. So kita kena tahu benda tu. Memang kita pakai teknik scalping. Jadi kalau data yang keluar ni positif, dua-dua ni positif, dolar akan kukuh. So kebiasaannya dolar akan kukuh. So kita akan trade macam kita akan sell Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, gold kita akan sell bila dolar kukuh. Tetapi kalau data yang keluar ni lemah, dua-dua ni lemah, okay, dolar akan lemah, jadi kita akan buy Euro USD, GBP USD, AUD USD, gold kita akan buy. Okay, so itu adalah dia punya teori dan cara kita nak trade. Benda ni mudah je, selebihnya terletak pada kita punya emosi, kita punya money management dan juga technical analysis kita. Okay, sebab technical analysis tu akan memain peranan penting dalam kita punya nak trade tu. Kita tak boleh nak tengok ekonomi data je tapi kita tak ada technical analysis. So kalau bila kita ada technical analysis, so benda tu akan bantu untuk kita nak trading lah. Okay, mudahkan untuk kita nak trade. Alright. So untuk video kali ini itu sahaja berkaitan NFP. Memang saya selalu dapat soalan, apa itu NFP, macam mana nak trade, apa semua kan. Saya rasa sebelum ni saya ada buat video macam mana nak trade menggunakan data ataupun fundamental FOMC. So saya rasa benda ni akan membantu korang insyaAllah. Okay, so bersiap sedia. So kalau korang nak join saya punya live trade tu pada 7 hari bulan, okay, 9 malam. Alright, so kalau video ni korang tengok selepas tu, saya tak adalah buat pada minggu seterusnya sebab minggu dia
pada Jumaat pertama pada bulan tu. Okay, so next month lah baru korang boleh dapat join sesi live trade NFP ni. Okay, so untuk video kali ni itu saja daripada saya, Samsul. Ini adalah video berkaitan NFP, macam mana nak trade, apa itu NFP, kefahaman tu penting. Okay, kita as a trader kadang ramai yang skip banyak benda. Ini dia tak nak belajar, ini tu tak nak belajar, dia skip. Lepas tu dia tengok dia punya entry dia banyak kena SL. Rupanya dia tertinggal banyak pembelajaran. Okey, ni pembelajaran tentang NFP lah. Korang mana kena tahu sebelum korang nak trade, ataupun korang kena ambil tahu juga, sebab bila korang trade forex, benda ni akan memberi impact dalam forex trading. So untuk video kali ini itu sahaja. Terima kasih layan sampai habis. Kalau korang suka video macam ni ataupun ada idea boleh tak buat video macam ni kan, so just tinggalkan komen, insyaAllah saya akan tengok dan saya akan cuba bantu untuk buat video macam tu. So jangan lupa subscribe dan like. Kalau korang nak join saya punya page Facebook, link semua dekat bawah, Facebook, Telegram semua dekat bawah. So insyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih layan sampai habis.